biasanya kedai-kedai yang sebegini gaul dengan tangannya lah. Yang alang-alang menyeluk doh, biarlah sampai ke ketiak, masuk dalam, tuan-tuan. Dia akan pusing. Hari-hari dia duduk pusing. Doh. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Jadi konsep halal dan thayyiban ini pihak JAKIM kita sebutkan dalam tiga keadaan. Satu, lepas hukum syarak dah. Syarak dan juga fatwa ni lepas dah. Isu tentang sembelihan, isu tentang bangkai, isu tentang arak tu dah memang dah lepas dah. Yang keduanya tentang food safety, keselamatan, kebersihan. Pengalaman saya, tuan-tuan, bila kita pergi audit, membuat pemantauan di restoran-restoran kilang-kilang orang Islam, orang bukan Islam, kadang-kadang kita mendapati bahawa orang Islam itu lebih kotor lagi daripada orang bukan Islam. Padahal orang Islam diberikan tentang an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Tapi yang duk kotor tu orang Islam. Contoh, kita lihat di sini ada kedai-kedai mamak. Tak ada kan, kalau di dekat KL sebenarnya kedai mamak tu memang pilihan ramai orang yang duk makan. Di luar memang nampak bersih, tuan-tuan. Tapi tak semualah. Ni pengalaman ni. Kalau dalam pergi dapur tu belum tentu lagi, tuan-tuan. Sebab tu ketika kami buat pemeriksaan spot check, orang yang nak buat doh kan, yang nak buat roti canai ni, buat dohnya itu dia akan uli pada awal pagi. Pada 3 pagi, 4 pagi itu proses pengulian doh berlaku. Siapa yang biasa duk buat roti canai tahu kan? Sini ada tak? Kan? Pukul 3 pagi lah dia uli doh tu. Dan juga nak buat doh ini, tuan-tuan, mudah je. Dia ambil tepung juga adanya sijil halal, kan, campur dengan yeast ke, campur dengan ragi ke, bread improver sebagai sebut penaik, dan juga dia akan gaul, pusing. Ya, biasanya kedai-kedai yang sebegini gaul dengan tangannya lah. Yang alang-alang menyeluk doh, biarlah sampai ke ketiak, masuk dalam, tuan-tuan. Dia akan pusing. Hari-hari dia duduk pusing. Doh. Ya. Bila angkat je, kebiasaannya ada 2 keadaan. Satu, lengan ini akan sadu sebelah sebab hari-hari duk pusing. Kan zaman sekarang zaman sadu kan, semua orang nak sadu. Yang keduanya, bulu romanya akan lebat sebelah, tuan-tuan. Yang belah kanan hilang, masuk dalam doh sebagai serbuk penaik. Bulu manusia ni, kalau ada yang tuan-tuan yang belajar, juga anak-anak yang belajar tentang food tech, food science, antara yang diambil sebagai breed improver, sebagai serbuk penaik ni adalah daripada human hair, daripada rambut manusia. Bulu manusia ni, tuan-tuan. Ya? Tu yang kadang-kadang kita lihat dia lebih gebu sikit lah. Lebih gebu sikit. Jadi kalau nak makan roti canai tu, tengok lengan mamak dulu. Dia akan beza, nampak tak? Itu proses, walaupun halal, tapi konsepnya adalah dia tidak thayyiban. Itu belum lagi kita lihat roti canai telur. Sebab tu kita JAKIM mensyaratkan sesiapa yang nak mahu saja halal, yang kalau ayam menggunakan asalnya telur, katakanlah mamak tadi, kalau mamak nak mahu saja halal untuk roti canai telur, mamak mesti basuh telurnya terlebih dahulu, barulah boleh kita berikan saja halal. Kalau tak boleh, tuan-tuan. Sebab telur ni adanya E. coli, iaitu bakteria yang boleh mendatangkan kemudaratan. Sesuatu yang boleh membawa kepada kemudaratan juga dianggap sebagai yang tidak halal. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kita mencampakkan sesuatu yang boleh membinasakan itu. Itu pun juga diambil kira dalam hal ini. Dan juga ada juga yang kita lihat yang kes yang pijak dengan kaki sebagainya. Itu semuanya amalan-amalan yang tidak menepati kehendak ini. Saya teringat apabila Jepun sebelum dia nak buat Olimpik 2020, dia menjemput Malaysia, JAKIM, kita pergi ke sana mengajar bagaimana orang Jepun nak membuat amalan halal. Sebab dia kata kalau dia buat halal, semua orang Islam boleh, semua orang boleh makan.
Sama ada Islam juga orang bukan Islam, semua orang boleh makan kalau dia buat halal. Kalau dia buat tak halal, orang Islam confirm dah memang tak boleh makan. Jadi dia kata dia lebih baik dia buat praktis halal itu. Maka kami pergilah ke Jepun, mengajar orang Jepun bagaimana nak buat konsep halalan thayyiban. Semua orang tahu bahawa orang Jepun ni dia cukup mengamalkan bab kebersihan kan. Bersih. Tandas dia itu cukup bersih tuan-tuan. Lebih bersih daripada bilik tidur kita lagi. Tak. Bilik tidur kita macam tandas kita. Contoh. Maknanya tak jaga bab kebersihan ni. Dan juga kita pun hanya ajar sikit-sikit je. Yang tak boleh harap, tak boleh babi, tak boleh. Bab kebersihan semua lah. Itulah kadang-kadang kita melihat bila kita pergi sebuah negara bukan Islam, kita akan melihat bahawa dia lebih mempraktiskan amalan kebersihan itu. Amalan halal itu, amalan Islam lebih dipraktiskan di negara orang bukan Islam. Sebab tu Syekh Muhammad Abduh menyebutkan bila aku bermusafir ke negara bukan Islam, aku melihat amalan Islam itu diamal di negara bukan Islam. Tetapi bila aku bermusafir ke negara Islam, aku hanya melihat ramainya orang Islam, tapi tak ada amalan Islam. Tuan-tuan setuju tak? Memang betul pun tuan-tuan. Saya alhamdulillah Allah rezekikan sedikit bila sebagai yang terlibat dalam industri ini, kebanyakan negara bukan Islam ni telah pun saya sampai. Bila kita lihat beza bila turun airport Islam dengan airport orang bukan Islam, bukan saya nak sebutkan orang Islam ni tidak bagus, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengambil ibrah, pengiktibaran kepada apa yang dibuat oleh orang bukan Islam itu untuk kita amalkan, sebab mereka juga melihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu asas yang mudah untuk kita tahu tentang konsep halal dan thayyiban itu. Dan juga elemen yang ketiganya good etika yang baik. Etika yang baik tuan-tuan. Dan amalan yang pihak JAKIM kita buat dalam pensiasatan halal ini, kita mengajar industri jangan menipu. Jangan menipu. Walaupun dia hanya buat air saja. Contohnya air ni kan. Air ni nampak simple je air. Tapi kalau nak buat air yang berfilter ini, dia perlu ada filter, penapis. Penapis ini ada yang dibuat daripada karbonnya, itu dibuat daripada sama ada coconut shell, tempurung kelapa, pasir, batu, termasuk juga lah bone, tulang. Kalau dia ambil daripada tulang itu tulang apa? Tulang haiwan yang halal ke haiwan yang haram? Kalau haiwan yang haram, haram lah. Kalau haiwan yang halal disembelih ataupun tidak. Sebab tu kalau anda gunakan water filter di rumah, wajib tanya. Kalau yang dah ada logo halal, okeylah. Yang tak ada logo halal tu tanya kepada orang yang menjual ni, karbon dalam ni dibuat daripada sumber apa? Sekurang-kurangnya kita dah lepas tanggungjawab itu. Walaupun hanya air saja. Tapi yang nak keluarkan air begini, dia gunakan water filter. Filter itu ialah yang buat juga daripada sumber-sumber yang tidak dikenal pasti. Maka kita jauhkanlah perkara-perkara yang sebegini. Dan juga air ni pun juga dia akan ambil air ni sebelum meter ke selepas meter. Macam juga air di rumah tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil air dari itu sebelum meter ke selepas meter? Selepas meter kan? Kalau ambil air sebelum meter, air curi. Walaupun air itu halal, tapi oleh kerana mencuri itu yang membuatkan ianya akan menjadi haram. Yang disebut sebagai haram digori, haram disebabkan benda yang lain. So dalam industri halal memang kami tak benarkan apa jua pun yang elemen-elemen menipu ni. Mestilah membuat amalan-amalan yang baik. Itu kita lihat konsep halal dan thayyiban.